Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kali ini menyambung pengajian dan bacaan kitab tafsir Ibn Kathir. Ini bukan kelas tafsir, ini adalah bacaan kitab tafsir yang dikarang oleh imam yang terkemuka dalam tafsir, iaitu Imam Ibn Kathir rahimahullah, di antara ulama kurun ke-8 Hijrah yang amat dikenali di kalangan penuntut ilmu. Kita alhamdulillah telah pun selesai membaca tafsiran Imam Ibn Kathir dalam dua surah yang awal daripada juzuk 30. Alhamdulillah kita memilih untuk membacakan tafsir juzuk 30 yang kita rasakan hampir dengan masyarakat. Dan kita telah pun selesai membaca tafsiran juzuk 30 ini pada surah yang pertama, iaitu surah An-Naba, iaitu Amma Yatasa'alun, dan juga surah yang kita telah pun selesai membaca tafsirannya, surah selepas itu, surah An-Nazi'at. Maka kali ini kita masuk pada surah yang ketiga dalam juzuk ke-30, iaitu surah Abasa, iaitu Abasa wa Tawalla. Kata Imam Ibn Kathir memulakan tafsiran ini, iaitu surah Abasa adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, dan dia memulakan dengan menyebut beberapa ayat, kemudian beliau menafsirkannya, iaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Imam Ibn Kathir memulakan tafsiran dengan menyebut bahawa ramai mufassirin, iaitu ahli tafsir, yang menyebut bahawa sebab turunnya surah ini, itu surah Abasa, dia menyebut sendiri bahawa zakara ghairu wahidin minal mufassirin, telah menyebut ataupun ramai ahli tafsir menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yukhatibu ba'd 'uzama'i Quraisy. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, bersemuka bercakap dengan sebahagian pemimpin Quraisy, iaitu uzama Quraisy, maksudnya pemimpin, sebahagian pemimpin Quraisy. Dan bila beliau atau baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang dakwah bersama pemimpin besar Quraisy, waqad tama'a fi islami, maka kata Imam Ibn Kathir, Rasulullah nak sangat orang-orang ataupun pemimpin yang dia sedang berbual ini atau sedang berdakwah ini, nak sangat mereka masuk Islam. Ini dipanggil keinginan seorang Nabi yang berdakwah dan nak sangat pemimpin-pemimpin Quraisy ini masuk Islam. Kenapa? Sebab kita sedia maklum bahawa pemimpin ini membawa pengaruh. Maka bila mereka masuk Islam, maka orang yang di bawah mereka juga mudah untuk menerima Islam. Sebab itu di antara dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita sedia maklum, baginda pernah mengutuskan utusan yang ramai kepada pemimpin besar di zaman tersebut yang berada di sekitar negara Islam Madinah, seperti raja di Parsi, di raja Rom, raja Habsyah, raja Mesir, raja Bahrain, raja Oman, dan sebagainya, mengajak mereka masuk Islam. Dan bila pemimpin besar masuk Islam, maka rakyat yang mudah menerima Islam. Jadi di sini Imam Ibn Kathir menyebut di antara ulama ini yang bercakap tentang sebab turunnya surah Abasa ialah apa? Ialah Rasulullah bersatu hari berdakwah dan bercakap dengan pemimpin besar
Quraisy yang belum Islam. Maka mereka mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang terangkan apakah dakwah baginda yang sebenar. Kemudian di waktu itu kata Imam Ibn Katsir, fa bainama huwa yukhatibuhu wa najih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan orang ini, orang besar Quraisy ini, id aqbala ibn Ummi Maktum, tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Wa kana mimman aslama qadiman, dan dia adalah di antara orang yang awal meluk Islam sebelum itu. Faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya soalan. Dia nak tanya soalan. Wa yulihu alaih, dan dia betul-betul nak tahu jawapan. Dia bersungguh-sungguh. Wa wadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an law kaffa sa'atahu tilk. Tapi Rasulullah pada waktu itu mengharapkan bahawa Ibnu Ummi Maktum ini tunggu sekejap, kalau boleh berhenti sekejap, saya nak bercakap dengan pemimpin Quraisy ni. Maknanya kamu dah Islam, tunggu sekejap, nanti saya layan. Saya nak layan, nak dakwah dulu dekat orang yang pembesar Quraisy ini. Liyatamakkana min mukhatabati dhalika ar-rajuli tama'an wa raghbatan fi hidayatih. Rasulullah ingin pembesar Quraisy ini masuk Islam, nak sangat, maka dia perlu habiskan ucapan dia ataupun penerangan dia. Maka tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang juga buta, yang dah masuk Islam, nak tanya soalan lagi. Maka Rasulullah kata nanti dulu, dia nak tumpukan yang lebih penting pada waktu itu pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibn Katsir, wa abasa fi wajhi ibn Maktum wa a'rada an, maka muka Nabi agak masam muka. Abasa ni masam muka, telah masam muka, telah bermasam muka dan berpaling, tawalla. Jadi disebut di sini bahawa Rasulullah macam agak terganggu dan nak cakap penerangan kepada pemimpin besar Quraisy yang belum Islam. Maka Nabi, muka dia berubah dan dia berpaling dan meninggalkan seketika Ibnu Ummi Maktum. Kemudian disebut di sini bahawa wa aqbala 'ala al-akhar, dan dia terus beri penerangan kepada orang yang sedang tadi dimula beri penerangan, iaitu pemimpin besar Quraisy yang belum Islam. Fa anzalallahu ta'ala, kata Ibnu Katsir, maka Allah turunkan ayat ini, abasa wa tawalla, dia telah bermasam muka dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika mendatang padanya orang yang buta. Siapa? Ibnu Ummi Maktum tadi. Jadi ini dipanggil satu bentuk pimpinan, bimbingan, atau kita boleh katakan teguran daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Terpeliharanya Nabi itu ialah bila Allah SWT memimpin, membimbing dan menjaga para Nabi dan Rasul. Maka mereka maksum daripada melakukan kesalahan. Bila mereka tersalah langkah, terus diberi bimbingan dan panduan oleh Allah SWT. Jadi di sini Imam Ibn Katsir memulakan surah ini dengan menyebutkan sebab ia diturunkan, permulaan ini. Dan pada yang mengikuti dalam ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, terdapat ayat-ayat yang dikatakan mempunyai sebab ia diturunkan, dan terdapat juga ayat yang diturunkan untuk disampaikan. Ada ayat yang ada sebab tertentu turun ayat tersebut, maka ini dipanggil sebahagiannya ada sebab nuzul, sebahagian lagi ialah kerana Allah nak turunkan sebagai hukum, sebagai perintah, sebagai panduan. Sebagai lagi ialah ada bersebab. Sebab itu ada kitab-kitab seperti Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat tertentu. Ulama bincang. Baik. Jadi di sini disebutkan bahawa bagaimana kisah ini, maka Imam Ibn Katsir mengatakan Allah menurunkan ayat ini, abasa wa tawalla, semua ini untuk menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Di sini disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang buta yang datang itu, wa ma yudrikal alhu yazakka. Jadi mungkin orang yang datang ni ialah untuk memang membersihkan jiwanya. Maksudnya yang datang ni dia akan dapat kebersihan jiwa sebagainya, maka tumpukanlah kepada dia, bukan berpaling kepada yang lain. Sebab orang ini mungkin dengan kuasa Allah, dengan hikmah yang Allah berikan, bila Nabi tumpukan kepada dia, dia akan dapat faedah-faedah dia. Maka Rasulullah tinggalkan dia sekejap, tumpu kepada yang
yang pembesar Quraisy tadi. Maka ditegur, maksudnya orang buta ini datang untuk membersihkan dirinya dan kamu boleh tolong bersihkan dirinya. Maksudnya ini dipanggil tugas Nabi, iaitu membersihkan jiwa orang-orang beriman. Baik. Kemudian aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra, dan mungkin dia juga datang untuk mengambil peringatan, maka peringatan yang kau berikan itu dapat menjaga diri dia. Maksudnya ayat ni maksudnya apa? Orang Rasulullah ni disebut dia, iaitu Rasulullah, telah bermasamukan dan berpaling daripada orang yang ketika datangnya orang yang buta. Tapi mungkin orang yang datang tu itulah orang yang akan dibersihkan jiwanya dan juga akan mendapat pengajaran daripada Nabi. Maksudnya kenapa tinggalkan dia? Mungkin dialah yang akan dapat membawa manfaat yang besar, lebih daripada pembesar Quraisy tadi. Itu maksud ayat tersebut. Kemudian disebutkan lagi, amma man istaghna, adapun orang yang tidak mahu, tidak perlu, tidak nak kepada Islam, yang merasakan dirinya cukup, iaitu pembesar Quraisy tadi, fa anta lahu tasadda, adapun orang yang sebegitu, engkau pula pergi kepada dia. So ini teguran. Wa ma 'alaika alla yazakka. Jadi sedang kamu tidak dipaksa untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Kamu dakwah dan ajar, tapi tidak perlu sampai ke tahap memaksa diri, kerana mungkin dia tidak mendapat hidayah, Allah yang berikan hidayah. Maksudnya cukup berdakwah dan meneruskan. Adapun orang yang awal tadi ialah orang yang telah beriman, lebih utama untuk dijaga dan diasuh dan diberikan pengajaran. Maka ini teguran daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Rasulullah dipelihara oleh Allah. Setiap gerak-geri, langkah, tindakan adalah di bawah bimbingan Allah SWT. Maka kita lihat bahawa yang sepatut dilakukan ialah menumpukan kepada yang lebih patut ditumpukan, dan melakukan yang sepatutnya juga kepada orang yang belum Islam. Tapi di antara mereka itu yang datang ini, yang datang dalam keadaan disebutkan bersungguh-sungguh. Lepas tu ayat disebutkan wa amma man ja'aka yas'a, dia datang dengan cepat, dengan bersegera. Wa huwa yakhsha, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, tapi kamu pula tidak mengendahkannya. Maka ini teguran. Kenapa orang yang datang bersungguh-sungguh, yang beriman, telah beriman, nakkan lebih lagi, dia pula takut pada Allah dan sebagainya, tidak kamu beri layanan yang sepatutnya. Manakala orang yang tidak mahu kepada hidayah, kamu bersungguh-sungguh pula untuk mengajaknya. Maka ini dipanggil teguran yang cukup lembut daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita, supaya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Dan di sini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, orang yang datang dengan segera tadi adalah Ibnu Ummi Maktum, dan dia yakhsha, dia takut pada Allah, iaitu kata Imam Al-Qathir, ayaqsiduka wa ummuka liyahtadiya bima taqulu lahu. Dia datang sungguh-sungguh nak jumpa kamu, untuk semata-mata untuk kamu beri hidayah kepada dia, dan apa yang kamu cakap akan menjadi petunjuk kepada dia. Fa anta anhu talaha, tapi kamu pula sibuk tinggalkan dia. Itu maksud dia. Di sinilah kata Imam Ibn Katsir, wa min hahuna amara Allah Taala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah dia kata, bertitik tolak daripada ini Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam alla yakhussa bil indari ahada, supaya tidak mengkhususkan atau mengistimewakan seseorang dengan dakwah. Bal yusawi fihi, bahkan menyamaratakan dakwah itu baina syarifi wal dhaif, di antara yang mulia dan yang lemah, wal faqir wal ghani, yang miskin dan yang fakir, miskin, yang fakir dan juga yang kaya, was sadati wal abid, pemimpin dan hamba, wal rijal wal nisa, lelaki dan wanita, was sigar wal kibar, yang kecil dan yang dewasa, yang tua. Ini cantik ayat ni. Bagaimana daripada ayat ini, daripada permulaan surah ini, kita dapati bagaimana kita juga ditegur, kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang pertama mendapat manfaat daripada Al-Quran, maka tersebarlah manfaat itu kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, sehingga masyarakat Islam sepanjang zaman. Sehingga kita pada hari ini, ayat yang Imam Ibn Katsir sebutkan ini amat-amat penting untuk kita catat, untuk kita ingat, untuk kita sebarkan. Saya ulang sekali lagi. Ibn Katsir mengatakan,
Allah memerintahkan Rasulnya supaya tidak mengkhususkan sesiapa dalam dakwah, bahkan menyamaratakan di antara mulia dan lemah, ataupun orang yang berkuasa dan orang yang tidak berkuasa, yang lemah, yang miskin dan yang kaya, pemimpin dan juga hamba, lelaki atau wanita, kecil atau besar, semuanya diberikan hak untuk mendapat dakwah. Jadi kita cuba fikirkan benda itu. Kalau benda itu baik, sama ada ilmu secara umumnya atau apa saja tentang dakwah dan sebagainya, cuba kita sebarkan supaya manfaat itu dapat merata dan juga menyeluruh kepada semua. Sebar-sebarkan ilmu. Sebab itu kita semua faham dan kita semua sedia ingat bagaimana hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, sampaikan, maksudnya sebarkan. Dan kita tahu bahawa bagaimana orang yang berdakwah itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada hadis menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah menyebut pada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa walaupun seorang yang kau beri hidayah, cukup lebih besar nilai daripada seluruh isi dunia ataupun daripada unta-unta merah yang mahal. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Itu bersama Sayyidina Ali. Dan juga Nabi juga bersalam hadis yang lain bahawa ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjuk jalan ke arah kebaikan sama pahala macam orang yang buat kebaikan. Semuanya ke arah mengajak kita supaya menyebarluaskan dakwah atau ilmu atau kebaikan dan dapat dirasai oleh semua. Sebab itu saya ambil kesempatan di sini kepada orang yang nak berdakwah ke, nak mendidik ke, nak mengajar ke, atau nak menyumbang ke, apa saja, supaya tidak mengkhususkan mana-mana, tetapi cuba menyebarkan kepada semua orang. Dan sebagaimana orang yang kaya membantu orang yang miskin tidak kira siapa dia, begitu juga orang yang berilmu membantu orang yang nak ilmu tidak kira siapa dia. Maka ini dipanggil satu panduan yang cukup besar dalam dakwah, dalam ilmu, dalam kehidupan. Ayat Imam Ibn Katsir cukup penting bagi kita. Kemudian dia menyambung lagi di situ, dia kata bila kita cuba untuk menyebar dan menyamaratakan hak untuk dakwah, kata Imam Ibn Katsir, hidayah itu akhirnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma Allah Taala yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Sebenarnya Allah lah yang akan beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kita menyampaikan. Kata para ulama, untuk saya kongsikan di sini, bahawa hidayah ada beberapa jenis. Sebut hidayah ni kita mungkin akan jumpa nanti insya-Allah pada tafsir surah Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Hada tu hidayah tu nanti kita sebutkan sekali lagi. Tapi saya dahulukan dengan menyebut antaranya imam-imam tafsir saya sebut, dan saya ambil ni daripada Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang menyebut tentang hidayah ni ada beberapa jenis. Antaranya adalah hidayah fitrah, hidayah yang asal Allah beri kepada semua makhluk termasuk manusia. Dia tahu apa dia nak buat, memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk sebagainya. Hidayah fitrah yang ada dalam ayat Quran seperti ayat surah Al-A'la, walladzi qaddara fahada. Allah memberikan hidayah kepada semua makhluk. Maka daripada hidayah fitrah itu, manusia dan bukan manusia tahu apa nak buat dalam hidup dia. Kemudian ada hidayah yang dinamakan hidayah dakwah, iaitu hidayah yang kita boleh sampaikan. Kita dianggap memberi hidayah, iaitu kita menyampaikan dakwah. Maksudnya bila Allah sebut dalam Quran, Nabi itu sebagai tahdi, innaka la tahdi, engkau boleh memberi hidayah. Kemudian ada satu lagi hidayah taufik, yang ketiga, hidayah taufik. Hidayah ni Allah yang memiliki. Ini hidayah maksudnya kita hanya mampu berdakwah, Allah yang menentukan. Ini dipanggil dalam ayat Quran juga, innaka la tahdi man ahbabt. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kau suka, walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang beri hidayah sebenarnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dan hidayah yang keempat ialah hidayah masuk dalam syurga. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, ucapan ahli syurga, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, lihada, untuk masuk syurga ini. Jadi hidayah ni ada banyak. Jadi kalau kita kata hidayah milik Allah, maksud hidayah taufik dan hidayah untuk orang itu taat kepada Allah atau masuk Islam dan taat kepada Allah. Hanya Allah yang beri hidayah taufik. Tapi kalau kita anggap kita nak menyebar hidayah dengan maksud berdakwah, itu tugas kita.
Inilah yang dibuat oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama dan seluruh umat Islam. Dan kalau kita nak dapat kemuliaan itu, kita masuk sekali berdakwah semampu yang mungkin. Semampu yang mungkin. Tak boleh kita nak buat semua benda atau berdakwah kepada semua orang, tapi kita boleh buat kepada sebahagian mengikut kemampuan, dan asalkan kita buat, insya-Allah Allah SWT melihat kepada usaha kita dan memberi balasan. Bukan maksud yang penting tu berapa hasilnya, tapi ialah apakah usahanya. Maka kita akan dapat, insya-Allah, kemuliaan daripada Allah SWT. Tapi kaedah asasnya ialah, kata Imam Ibn Kathir, Allah perintahkan Rasulnya, termasuklah kita, iaitu berdakwah, supaya dakwah dan sebagainya itu menyeluruh dan tidak mengkhususkan mana-mana golongan dan mengabaikan golongan yang lain. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir membawa hadis daripada riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Maka kita dah sebut beberapa kali sebelum ini bahawa Imam Ibn Kathir, bila dia sebut hadis, dia sebut nama penulis kitab dan sanad penulis kitab itu. Sebab Imam Ibn Kathir kurun ke-8. Jadi bila dia sebut hadis Imam Ahmad contohnya, Imam Ahmad jauh awal lagi, kurun ke-3, meninggal 241. Abu Ya'la pun meninggal awal sangat. Maka dia sebut nama kitab ataupun nama imam tu dalam kitab apa dan sanad imam tersebut. Maka dia pendek, tidaklah perlu sanad yang panjang daripada beliau sendiri kepada kitab tersebut. Maka dia kata apa? Pilih ayat dia. Qala al-Hafiz Abu Ya'la, berkata al-Hafiz Imam Abu Ya'la fi musnadihi, dalam musnadnya, kitab musnad Abu Ya'la. Haddathana Muhammad bin Mahdi. Dia katalah Imam Abu Ya'la berkata. So dia bawa rantaian periwayatan chains of narrators ni. Chains of narrators ni dia bawa sanad ni, sanad Abu Ya'la tu. So dia dekat dengan zaman Nabi. Abu Ya'la kata Muhammad bin Mahdi daripada Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, daripada Qatalah, daripada Anas, daripada Rasulullah, maksud kisah. Maka kita lihat di sini, kita boleh faham dengan baik bagaimana Imam Ibn Kathir di awal tadi dia cerita kisah sebab turunnya surah ini tanpa dia menyebut sumber. Dia cerita dulu. Bagi kita ni, Imam Ibn Kathir ni imam yang tak sebut sumber pun tak apa. Ini Imam Ibn Kathir, mufassir terkenal. Tapi Imam Ibn Kathir, dia mengikut manhaj dia. Dia mengikut metodologi keilmuan dia. Di zaman beliau, sebelum dan selepas beliau macam tu ulama. Dia akan bagi sumber. Maka dia beritahu dulu kisah tadi. Kemudian dia beritahu riwayat yang menyokong atau sumber kisah tersebut. Antaranya ialah Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan dalam musnadnya, dia bawalah kisah bagaimana Anas berceritakan bahawa ayat yang turun ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi sedang bercakap dengan seorang pembesar Quraisy. Maka Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku, kata hadis tu, selepas itu Nabi memuliakannya. Nabi menerima bimbingan Allah tadi dan terus berubah untuk memuliakan semua orang termasuk yang datang kepada beliau. Dan untuk makluman semua, Ibnu Ummi Maktum juga adalah salah seorang muazzin, yang azan dia akan sebutkan di sini. Baik, iaitu muazzin di zaman Nabi yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal maksudnya, Bilal pun ada, Ibnu Ummi Maktum pun ada, dan ada lagi seorang dan dua orang lagi. Baik. Begitu juga kata Qatalah bahawa dalam riwayat yang lain, Anas beritahu kami tentang Ibnu Ummi Maktum. Baik, tak apa. Kemudian dibawa lepas tu Ibnu Jarir juga berkata, maksudnya apa? Imam At-Tabari. Kita pernah sebut sebelum ni bahawa bila Imam Ibn Kathir sebut Ibnu Jarir, dia memaksudkan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari meninggal lebih awal, itu pada tahun 310. So dia lebih awal, dia imam segala ahli tafsir. Maka Imam Ibn Kathir menjadikan tafsir beliau sumber rujukan untuk kitab tafsir dia. Tafsir Imam Tabari menjadi rujukan Imam Ibn Kathir. Maka dia menyebut kata-kata. Dan bila begini, kita juga boleh ambil pengajaran yang baik. Bagaimana kita kalau boleh, apa-apa pendapat orang lain atau ulama atau siapa-siapa, eloklah kita sebutkan dari mana kita ambil. Ini di antara adab dan amanah kita. Kadang-kadang ialah mungkin kita tak ingat, mungkin kita terlupa. Tapi kalau kita ingat dan kita sedar,
Kalau kita nak beritahu satu benda, kita beritahu lah, saya ambil benda ni daripada kitab ni, imam ni, orang ni kata begini dan sebagainya. Sebab kadang-kadang jiwa kita ni suka untuk dikenali sebagai kita lah yang cakap benda tu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita nak mendidik jiwa kita, biarlah kita belajar untuk memberikan hak itu kepada orang yang sebelum kita, atau imam terdahulu, atau siapa-siapa saja. Kita sebutkan, saya ambil ni daripada orang ni, guru ni, kitab ni dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ambil tafsiran ayat Quran, begitulah, saya ambil daripada kitab At-Tabari ke, Ibnu Kathir ke, tafsir lain seperti Baydawi ke, atau tafsir moden, tafsir Munir ke dan sebagainya. Baik. Kemudian disebutkan di sini riwayat Ibnu Jarir juga sama, lebih kurang sama, iaitu menyebut tentang daripada manakah datangnya sebab nuzul tadi, sebab turun ayat Quran tadi. Baik. Habis yang tu disebutkan juga, maka Imam Ibnu Katsir juga menyebut, begitu juga riwayat Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi pun ada juga riwayat. Dan begitu juga dalam kitab Muwatta Imam Malik. Maka Imam Ibnu Katsir mula menyebut sumber-sumber rujukan dia. Dan juga dalam kitab Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim, anak ber Abu Hatim. Dan disebutlah beberapa riwayat ni ada sedikit perbezaan cerita, tapi yang cerita penting ialah cerita bagaimana sebab turunnya ayat ini ataupun surah ini. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Imam Muslim juga menambah di sini, ada satu riwayat disebut bahawa Ibnu Ummi Maktum juga adalah Bilal, muazzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa satu hadis yang menyebut bahawa Bilal itu azan di waktu malam, maka Ibnu Ummi Maktum azan subuh. Maksud malam tu azan pertama, kemudian azan subuh. Kemudian dia adalah seorang yang buta, maka dia diberitahu tentang terbitnya fajar dan dia akan azan. Baik. Jadi kata Imam Ibnu Katsir lagi, dia kata begitulah yang diriwayatkan bahawa surah ini turun berkaitan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum, dan yang masyhur namanya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, itu cerita dia. Kemudian selepas peringkat awal 8 ataupun 10 ayat yang cerita tentang panduan tadi, maksudnya mesti beri layanan yang sama kepada orang yang nak belajar, nak berdakwah ataupun nak didakwahkan, maka teguran kepada Nabi dan juga umat Islam datanglah menyebut bahawa kalla innaha tazkirah. Jangan bagi macam tadi, maksudnya janganlah sekali-kali begitu, jangan buat benda yang tadi. Maksudnya kalla, tidak sekali-kali begitu. Dakwah bukan begitu. Dakwah mesti tidak boleh dikhususkan kepada orang yang kaya saja, orang miskin ditinggalkan. Berilah kepada semua hak yang berhak. Kemudian dia masuk ayat innaha tazkirah. Kata Imam Al-Ghazali, iaitu surah ini adalah tazkirah, peringatan. Ataupun peringatan tadi supaya berdakwah agar menyamaratakan dakwah adalah peringatan. Maka sama ada kita pilih pendapat Imam Al-Ghazali beri dua pendapat, sama ada surah ini semua surah ini sebagai peringatan, ataupun yang peristiwa tadi adalah peringatan. Kepada apa? Kepada semua. Sampai ke hari ini alhamdulillah kita mendapat peringatan daripada surah ini. Faman syaa'a dzakarah. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang ingin mengingati Allah dalam seluruh urusan hidupnya, maka dia akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak, dia akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah menceritakan bahawa wahyu itu, surah ini dan peringatan ini semua, bahkan Quran ini semua adalah fi suhufin mukarramah, dalam suhuf yang dimuliakan. Di suhuf ni yang kita panggil mushaf ataupun suhuf, lembaran. Di Quran ni dia adalah yang dibaca dan dia juga adalah yang ditulis, dan bacaannya ada pelbagai dan tulisan juga terpelihara. Bacaan pelbagai maksudnya qiraat, dan tulisan terpelihara, dijaga oleh umat, seterusnya kepada umat dan umat dan umat. Maksud ia dikawal dan dijaga oleh seluruh umat zaman berzaman. Tidak ada sebarang kekurangan atau kesilapan atau tertinggal atau tertambah, tepat. Maka dia dalam suhuf-suhuf yang mulia,
yang diagungkan, marfu'ah yang tinggi kedudukannya, mutahharah yang bersih daripada sebarang kekotoran, penambahan, kekurangan dan sebagainya. Ba'aidi safarah, dan malaikatlah yang menjaga Quran ini. Imam Al-Qasir mengatakan, kata Ibnu Abbas, Mujahid, Tahaq, Ibnu Zaid, ini mereka ni adalah malaikat. Safarah ni adalah malaikat, iaitu orang-orang yang itu makhluk Allah yang mulia, malaikat yang menjaga Al-Quranul Karim. Dan sebahagian tafsir lain juga mengatakan mereka adalah sahabat Nabi. Juga boleh dikatakan safarah tadi adalah Quran dijaga oleh siapa? Oleh para sahabat Nabi yang mulia. Di satu lagi ialah kata Imam Qatadah juga ada tafsiran menyebutkan mereka ni ialah al-qurra, iaitu para qari al-Quran. Maka mereka menjaga Quran. Maka sama ada safarah ni malaikat seperti pandangan ramai ahli tafsir, ikut Imam Ibn Kathir, atau juga sahabat Nabi atau para qari, maka semuanya menjaga Al-Quran. Di tangan mereka lah terjaga Al-Quranul Karim. Iaitu malaikat sudah pasti, kemudian para sahabat sudah pasti menjaganya, dan juga para qari seluruh dunia sepanjang zaman menjaga Al-Quranul Karim daripada sebarang kekurangan dan daripada sebarang tambah dan sebagainya. Dan safarah ni ialah perantara, seperti zaman sekarang dipanggil duta, perantara. Sebuah negara hantar duta, maka perantara yang membawa wahyu, mereka ni disebutkan kiram bararah, yang mulia, yang baik, yang semuanya bersih, yang mulia akhlak mereka, perangai mereka, ciptaan mereka, iaitu para malaikat yang indah, yang hebat, yang membawa Al-Quranul Karim. Jadi kemudian Imam Ibn Kathir membawa hadis. Dia kata qala al-Imam Ahmad, macam kita sebutkan berulang kali. Dia sebutkan hadis, dia akan cakap berkata Imam Ahmad, berkata Imam Abu Ya'la, sebagai riwayat Imam Tirmizi disebut, dan dia sebutkan sanadnya sampai pada hadis yang menyebutkan bahawa orang yang membaca Al-Quran dan mahir, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih, dan dia mahir. Maksud mahir ni ada beberapa makna, antaranya ialah mahir sebutan, bacaan dan sebagainya. Satu lagi ialah mahir menghafal Quran dan tidak lupa. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, di akhirat mereka bersama dengan para malaikat yang digelar as-safarah al-kiram al-bararah, iaitu malaikat yang mulia, yang menjadi perantara, membawa wahyu yang baik, yang suci bersih, duduk bersama para malaikat, orang yang pandai Al-Quranul Karim, sama ada pandai membaca dengan tajwid dan sebagainya, atau menghafaz Al-Quran tersebut. So, ini kemuliaan besar bagi seorang yang baca Quran, memberi semangat kepada kita untuk mempelajari dan juga menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian waladhi yaqra'u wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Manakala orang yang baca Quran tapi susah, dia baca juga, dia dapat 2 ganjaran pahala. Maksudnya apa? Pahala dia baca Quran dan pahala susah dia nak buat tu. Maksudnya apa? Orang yang susah, maksud antaranya ialah orang yang baca Quran dalam keadaan dia baru belajar ataupun susah ataupun payah, tapi dia nak baca juga, ataupun hafazan dia mungkin kadang-kadang lupa, dia cuba ingat balik. Maka ini adalah orang yang dipuji. Maka tadi disebut dalam Quran dalam surah Abasa kita tadi disebutkan bahawa bi'aidi safarah kiramin bararah, Quran ini dijaga oleh para malaikat. Maka begitulah orang yang pandai dan rajin dan hafiz Al-Quranul Karim akan bersama para malaikat kedudukan mereka di akhirat, insya-Allah. Ini adalah satu kemuliaan yang cukup besar. Saya menyeru diri saya dan juga orang yang mendengar, yang melihat atau mendengar atau sampai kepada di pesanan ini, kita menyeru dengan pesanan para ulama terdahulu, iaitu kita mesti jaga Al-Quranul Karim. Dan segala penat lelah kita dan masa kita yang kita habiskan untuk Al-Quran tidak akan sia-sia, bahkan menjadi pahala untuk kita, walaupun kita sampai ke tahap yang mahir atau kurang atau sederhana, kita teruskan. Dan jangan sekali-kali kata saya dah tak perlu mengaji Al-Quran, kerana Quran ni saya dah tahu, saya dah boleh baca. Tak, kita majukan diri kita. Yang kurang mahir, mahirkan. Yang mahir, mahirkan lagi. Yang hafal, yang tak hafal, hafal. Yang hafal, ulang hafazan. Maka inilah kita panggil hidup dengan Quran. Sebagaimana kata sebagian para guru Al-Quran, bahawa kalau kita baca Quran dan kita mengulang, kita dapat pahala. Tapi kalau kita baca ayat-ayat lain, ataupun macam orang cakap kita berlatih
menyanyi atau bersyair belum tentu dapat pahala dengan kita ulang-ulang. Tapi Quran kita baca, kita lupa, kita ulang, kita baca, kita nak elokkan lagu, kita baca, kita nak lancarkan, kita baca nak tajwidkan, kita ulang. Bagaimana guru-guru Quran suruh ulang sampai boleh. Ulang dan ulang dan ulang tu dapat pahala. Maka tidak rugi. Bahkan sebahagian guru Al-Quran yang saya jumpa seperti Datuk Salahuddin bin Omar yang merupakan antara hakim tilawah Al-Quran antara bangsa dan juga kebangsaan, dia mengatakan ulanglah ayat tersebut. Kalau macam kena ulang, tak apalah ulang, dia kata. Ulang kan dapat pahala. Dia kan cakap macam tu. Macam setengah orang belajar dengan dia, belajar beberapa qiraat, kemudian kena ulang balik ayat tu. Jadi Datuk kata tak apa, ulang banyak kali dapat banyak pahala. Jadi saya rasa setakat itulah pada kali ini kita baru habiskan lebih kurang 16 ayat daripada surah Abasa ataupun surah Abasa wa Tawalla, surah yang di bahagian awalnya mengandungi bimbingan dan panduan yang besar untuk kita dan juga tentang peringatan tentang sucinya Al-Quran Al-Karim. Kemudian selepas itu nanti kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut nikmatnya kepada manusia, iaitu kita. Jadi yang boleh menyebut-nyebut dan mengungkit nikmat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh sebut-sebut nikmat yang kita bagi ataupun sumbangan kita semua, tak disebut-sebut untuk dengan niat untuk mengungkit, tak boleh. Tapi niat untuk memberi pengajaran atau berkongsi berita gembira boleh. Tapi hanya Allah yang berhak untuk mengungkit nikmat yang diberi kepada kita. Bukankah aku telah berikan itu, bukankah ini, Allah yang boleh buat. Kita akan lihat dalam ayat akan datang, tafsiran akan datang siri yang seterusnya, bahagian kedua surah Abasa wa Tawalla, bagaimana mula pada ayat qutilal insanu ma akfarah, adalah ayat yang Allah ingatkan manusia betapa banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita. Macam kita baca dalam surah An-Nazi'at juga dan amma yatasaalun, ia berkaitan dengan peringatan demi peringatan, kerana kita sebagai manusia kadang-kadang kita lupa kadang-kadang Allah yang berikan semua. Tidak ada yang milik kita. Dulu ada nasyid yang masa kita sekolah, saya sekolah selalu dinyanyikan, tajuk dia mana milik kita. Mana milik kita, semuanya Allah yang punya. Dinyanyikan oleh Allahyarham Ustaz Ashri Rabbani, yang cukup sedap suara dia dan cukup bermakna lirik tersebut, mana milik kita. Jadi saya tak malah pula nak menasyid pula pada kuliah kita ni. Jadi boleh carilah lagu tu, mungkin dalam YouTube ada lagu-lagu nasyid yang lama, mana milik kita. Lirik dia simple, jelas, macam terlalu straightforward, tapi itulah yang sebenarnya yang benar. Mana milik kita? Tak ada. Jadi insya-Allah akan datang kepada yang mengikuti Twin Center, teruskan mengikuti. Kita akan insya-Allah teruskan siri perkongsian ilmu dalam banyak program insya-Allah yang dirancang, kitab-kitab yang pelbagai, ustaz-ustaz yang ramai, dan kita mohon kepada yang mengikuti supaya mendoakan. Kalau tidak mampu untuk memberikan apa-apa, tidak mengapa, tapi doa tu diperlukan, sokongan dan juga kegembiraan kita bila tempat sebegini dan pengajian sebegini diperbanyak, diperluaskan. Ialah kegembiraan seorang mukmin yang suka orang lain dapat apa yang dia dapat, yang suka orang lain dapat kebaikan, yang mana dia pun nak kebaikan tersebut, dia suka tersebar. Semoga Allah SWT menjadikan kita manusia yang cintakan kebenaran, yang menyebarkan kebenaran, dan juga yang sentiasa cintakan orang-orang yang sukakan kebenaran. Wallahu a'lam. Setakat dulu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.